Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya akan membentangkan mengenai isu kebutuhan akhlak iaitu ponteng. Okey, ini untuk kerja khusus bagi subjek PMK 3103 pengajian akhlak. Baiklah, saya Nurul Atilah binti Fauzi daripada PSMP Pendidikan Islam 2. Baiklah, kita masuk kepada pengenalan pembentangan kita pada hari ini itu. Sebagaimana yang kita sedia maklum, masyarakat pada hari ini telah mengalami kebutuhan akhlak di tahap yang bahaya kerana telah dicemari dengan pelbagai bentuk kerosakan akhlak. Seperti gangsterism, mencuri, merompak, clubbing, seks wanita dan juga sebagainya. Jadi masalah kebutuhan akhlak ini banyak dipaparkan pada media massa saban hari dengan berkenaan pelbagai masalah juga pelbagai isu yang melibatkan khususnya golongan remaja. Jadi apa yang kita dapat simpulkan di sini bahawa kemuliaan sesuatu umat ini bukan hanya bergantung kepada ilmu yang tinggi, tetapi juga bergantung kepada kemunian akhlak yang dimiliki, di mana tanpa kita mempunyai nilai akhlak yang tinggi, manusia ini tidak akan sempurna. Jadi pentingnya pendidikan akhlak itu untuk ditekankan kepada pelajar sebagaimana yang digariskan oleh kerajaan supaya pelajar ini terdidik juga dengan pendidikan akhlak seiring dengan pendidikan akademik. Okey, jadi oleh yang demikian, kesedaran serta kefahaman yang mendalam tentang isu kebutuhan akhlak ini adalah penting supaya pelbagai langkah juga pelbagai cara dapat dikenapasti untuk menyelesaikan isu kebutuhan akhlak ini. Jadi kita lihat kepada isu kebutuhan akhlak yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu mengenai ponteng. Jadi ini adalah keratan akhbar daripada utusan Malaysia pada yang bertarikh 8 November 2021. Jadi apa tajuk berita ini ialah ramai ponteng walaupun sekolah telah dibuka. Jadi dapat kita lihat sini bahawa ramai pelajar ini telah memilih untuk ponteng selain ibu bapa tidak membenarkan mereka ke sekolah berikutkan bimbang dengan jangkitan COVID-19, walaupun sesi sekolah secara bersemuka telah dibenarkan. Jadi dapat kita lihat di sini bahawa banyak sekali kes atau banyak sekali berita yang telah dikeluarkan dengan menjadikan isu ponteng ini untuk diketengahkan. Jadi mari kita lihat dengan lebih mendalam tentang isu kebutuhan akhlak ponteng ini. Jadi kita lihat kepada definisi ponteng itu. Jadi ponteng ini telah ditakrifkan sebagai lari daripada tanggungjawab atau tugas tanpa kebenaran. Jadi apa yang kita dapat lihat di sini ialah ponteng ni ialah tidak hadir atau secara umumnya adalah tidak hadir ke sekolah tanpa sebab yang munasabah dan di luar pengetahuan ibu bapa atau penjaga, di mana ini sering dikaitkan dengan isu pelajar yang tidak berdisiplin dan juga bermoral rendah. Jadi isu ini dilihat semakin menguncing apabila Kementerian Pendidikan Malaysia telah mencatatkan bahawa kes ponteng merupakan rekod tertinggi dalam salah laku disiplin pelajar sekolah sepanjang tahun 2017. Itu meliputi 1.4%
iaitu bersamaan dengan 67,053 orang pelajar daripada hampir 5 juta pelajar sekolah rendah dan menengah di seluruh negara. Jadi ini telah menunjukkan bahawa ponteng ini bukan satu isu yang remeh, tapi isu yang sangat serius. Okey, jadi seterusnya kita lihat kepada punca isu keutuhan akhlak ini ponteng. Kenapa isu ponteng ini boleh berlaku? Jadi yang pertama kita lihat kepada faktor individu pelajar itu sendiri. Jadi apa yang dikaitkan dengan faktor individu pelajar ini? Kita boleh kaitkan dengan tahap kestabilan emosi negatif dalam diri pelajar dapat mempengaruhi persepsi pelajar tersebut terhadap suasana pembelajaran dan akan wujud hubungan yang kurang menyenangkan antara pelajar dengan rakan sebaya atau dengan gurunya disebabkan oleh tekanan emosi yang dialami akan sering mengganggu diri mereka, dan ada kalanya emosi yang tidak stabil ini akan menyebabkan mereka terdorong untuk melakukan kegiatan ponteng ini bersama dengan rakan-rakan mereka yang lain. Jadi apa kita boleh tekankan di sini bahawa masalah keutuhan akhlak dalam kalangan pelajar khususnya ni bergantung kepada individu itu sendiri. Ini mungkin disebabkan kurangnya keimanan dan daya ketahanan diri telah mempercepatkan lagi pengaruh yang tidak baik ini masuk ke dalam diri pelajar. Ini telah menyebabkan pelajar ini gemar untuk bertindak mengikut perasaan tanpa mengenai batasan, walaupun mereka sedar bahawa gejala ponteng itu adalah satu kesalahan disiplin di sekolah. Okey, ini adalah pada punca individu pelajar. Kita masuk kepada punca yang kedua, iaitu pengaruh rakan sebaya. Jadi apa kita lihat sini ialah pengaruh rakan sebaya yang negatif ini telah menyebabkan seseorang pelajar ataupun seseorang individu itu lebih cenderung untuk mengambil risiko secara berkumpulan berbanding bersendirian, sebab mereka akan rasa lebih berani apabila secara ramai ataupun secara berkumpulan. Jadi hal ini demikian kerana rakan sebaya ini adalah faktor luaran yang sangat besar dalam mempengaruhi pembentukan akhlak remaja dan menjadi pendorong kepada pelajar itu untuk ponteng. Untuk ponteng sebab mereka terikut-ikut. Jadi kebiasaannya beberapa orang murid ni akan menubuhkan satu kumpulan kecil bagi menjaga kepentingan ahli kumpulan masing-masing. Jadi mereka ni akan menubuhkan satu kumpulan untuk menguatkan lagi pengaruh mereka. Jadi sebagai contoh remaja ataupun pelajar yang mempunyai pelajar yang lahir ataupun datang daripada keluarga yang bermasalah ini akan mudah dipengaruhi oleh rakan sebaya yang mempunyai masalah disiplin, kerana mereka ini akan membentuk kumpulan sendiri dan akan bergerak dalam satu kumpulan dan akan mengikuti apa yang dilakukan oleh ahli kumpulan lain untuk mengiktirafkan mereka dan untuk menunjukkan kekuatan. Jadi dapatlah kita lihat di sini bahawa pengaruh rakan sebaya pada peringkat remaja amat ketara kesannya, kerana rakan sebaya merupakan individu yang mudah mengikut setiap perlakuan atau pembaharuan yang dibawa oleh rakan lain
serta mudah terpengaruh dengan anasir-anasir yang jahat ini. Okey, jadi kedua-dua punca ini saling berkait rapat dalam mempengaruhi murid ini untuk terlibat dalam isu ponting. Seterusnya, kita masuk kepada cara menyelesaikan masalah isu kebutuhan akhlak. Okay. Cara yang pertama ialah melalui pelibatan ibu bapa itu sendiri. Jadi, pelibatan ibu bapa ini penting dalam mengatasi masalah kebutuhan akhlak kerana melalui didikan awal yang sempurna ini boleh menjamin kejayaan anak-anak pada masa hadapan dan mampu mengelakkan anak-anak ini terjebak dalam perbuatan yang negatif. Jadi peranan ibu bapa ini amat penting dalam mendidik anak-anak, iaitu merangkumi pendidikan akidah, ibadah dan juga akhlak, kerana masa depan remaja ini terletak di bawah tanggungjawab ibu bapa itu sendiri. Jadi sebagai contoh, berdasarkan hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang bermaksud setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah, maka kedua ibu bapanya menentukan sama ada menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi oleh yang demikian, didikan awal terhadap anak dalam institusi keluarga ini akan dapat mencorakkan pembentukan peribadi anak-anak itu sendiri agar tidak terlibat dengan masalah ponting, kerana masalah ini secara jelas dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak sihat dan juga tidak berfaedah. Jadi apa yang kita dapat rangkumkan di sini ialah individu yang lahir dan juga membesar dalam keluarga yang menekankan pembentukan akhlak yang mulia dan mementingkan ilmu pengetahuan mampu menghasilkan seseorang yang mampu memberi impak yang berguna kepada agama, masyarakat dan juga negara. Jadi, seterusnya kita lihat kepada cara penyelesaian yang kedua, iaitu pembinaan hubungan positif antara guru dengan pelajar. Di mana dengan menjalankan sistem mentor mampu mewujudkan suasana kekeluargaan, kasih sayang antara guru dengan pelajar dalam konsep keluarga angkat, dan pendekatan ini adalah paling sesuai bagi guru untuk mendekati seseorang pelajar yang khususnya yang bermasalah bagi menyelidiki punca dan seterusnya dapat membantu pelajar mengatasi masalah kebutuhan akhlak tersebut. Itu penting. Jadi hal ini demikian kerana guru yang akan menjadi mentor ini manakala pelajar akan menjadi mentee. The konsep mentor dan juga mentee. Jadi apabila hubungan mesra antara guru dengan murid ini diwujudkan, hal ini mampu mengurangkan tekanan daripada sesuatu konflik yang dihadapi oleh pelajar yang bermasalah itu, konflik yang berlaku daripada rakan sebaya, guru, keluarga dan juga masalah akademik. Ini kerana mentor itu yang akan menjadi pembimbing dan orang pertama yang akan diujuki oleh murid tersebut untuk meminta nasihat dan motivasi yang berguna. Jadi, jelaslah bahawa pendekatan sistem mentor ini mampu membolehkan guru memberi tumpuan kepada pendidikan akhlak khususnya supaya pelajar ini tidak mudah mengalami kekeliruan ketika membangunkan di antara pengetahuan akhlak yang baik dan juga akhlak yang kurang baik. Okey. Seterusnya kita masuk kepada cara penyelesaian yang ketiga, iaitu melalui persekitaran psikososial
Itu di mana berkaitan dengan interaksi yang berlaku antara pelajar dengan pelajar, pelajar dengan guru dan juga pelajar dengan persekitaran. Jadi antara ciri persekitaran psikososial yang mampu merangsang serta menggalakkan proses pengajaran dan pemajaran yang sihat adalah termasuklah dengan mewujudkan komunikasi terbuka dan perkongsian idea yang tidak terbatas. Jadi, apabila wujudnya komunikasi yang berkesan ini, pelajar ini dapat merasakan dirinya lebih dihargai dan disayangi dengan sewajarnya oleh guru apabila guru ini dapat mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi yang berkesan, di mana ini mampu memberi peluang kepada guru untuk bersikap mesra dan bebas berinteraksi dengan pelajarnya tanpa ada kekangan-kekangan yang tertentu. Jadi, di samping itu, guru ini juga perlu menggalakkan amalan kolaboratif dan kooperatif agar memberi sumbangan terhadap pengembangan aspek komitmen pelajar itu sendiri serta membantu dalam pembentukan self-esteem yang mampu memberi impak yang berpanjangan terhadap suatu perhubungan dapat dengan menjadikan pelajar ini lebih bersemangat untuk hadir ke sekolah. Jadi, ataupun isu ponten sekolah ini dapat dikurangkan. Jadi, tambahan pula dengan melalui persekitaran psikososial yang berkesan ini, ia akan tanpa disedari, ini dapat mengubah akhlak pelajar daripada kurang elok kepada perlakuan yang lebih elok. Jadi, semua cara penyelesaian ini adalah saling berkaitan, iaitu memerlu peranan kesemua pihak, iaitu ibu bapa, guru dan juga persekitaran itu sendiri. Khususnya, kita masuk kepada kesimpulan kita untuk isu keutuhan akhlak ponteng ini. Jadi, dapat kita simpulkan bahawa ponteng merupakan satu masalah keutuhan akhlak yang semakin serius, terutamanya dalam kalangan pelajar sekolah, menyebabkan masalah-masalah keutuhan akhlak yang lain akan timbul sekiranya masalah ponteng ini tidak dibendung dan juga tidak dikawal dengan secepatnya. Jadi, mengapa ponteng ini akan menyebabkan masalah lain boleh timbul? Kerana pelajar yang ponteng ini akan menggunakan masa tersebut, masa mereka ponteng itu dengan melibatkan diri dalam perkara-perkara yang tidak senonoh seperti melepak, melakukan gangsterism dan juga mengganggu ketenteraman orang awam. Jadi, dapat kita simpulkan juga di sini bahawa aspek pembentukan akhlak sangat ditekankan dalam Islam bagi mengatasi masalah keutuhan akhlak ini daripada terus berleluasa dan menjadi lebih teruk. Jadi, ini dapat dijelaskan bahawa iman yang kuat akan mewujudkan akhlak yang baik dan mulia, sedangkan iman yang lemah akan melahirkan akhlak yang buruk dan juga keji. Jadi, justru itu hal ini sangat relevan dan bersifat realistik kerana melihat kepada situasi semasa, isu keutuhan akhlak khususnya masalah ponteng ini amat membimbangkan dan menunjukkan bahawa penghayatan terhadap nilai Islam yang ada dalam diri tidak mencukupi untuk menghalang seseorang individu atau pelajar tersebut dalam terlibat dengan masalah keutuhan akhlak, terutamanya dalam kalangan pelajar sekolah. Jadi, sama-sama kita membantas isu keutuhan akhlak, terutamanya isu ponteng dalam kalangan pelajar sekolah. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.